Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, ahli datang kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan saya kira ini kuliah pertama lah. Bukan kuliah pertama saya, bukan kuliah pertama masjid, kuliah pertama saya lah. Ke kuliah pertama di Pulau Pinang. Tak ada lagi. Ke di Malaysia tak ada lagi orang buat kuliah ni, baru lemah lagi ni. Raya tak habis lagi. Kata raya sebulan, puasa sebulan, raya sebulan juga. Tak apalah kuliahnya. Tahniah diucapkan pada ahli jawatan kuasa atas inisiatif untuk teruskan kuliah pengajian kita. Baik, kita masuk dalam kitab kita 40 hadis huru-hara kiamat. Masuk dalam bab yang berikutnya, bab ke-11, keadaan orang-orang yang sombong pada hari kiamat. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthalu dzar fi suratin nas fi suwarin nas ya'luhum kullu syai'in minas sighari hatta yadkhulu sijnan fi jahannam yuqalu lahu bulas fata'luhum narul anyari yusqawna min tinatil khabal usarati ahli nar. Daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, daripada bapanya, daripada datuknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti debu dalam bentuk manusia. Segala sesuatu yang kecil lebih tinggi daripada mereka. Kemudian mereka masuk ke dalam penjara di dalam api neraka Jahannam yang disebut sebagai bulas. Mereka diselimuti oleh api yang panas dan diberi minum daripada tinul khabal, iaitu nanah dan perahan darah daripada penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sebelum ni kita pernah jumpa beberapa hadis tentang hal ehwal beberapa orang di akhirat. Antaranya adalah orang yang berkasih sayang kat dunia, kat akhirat jadi apa? Orang yang khianat dekat dunia, kat akhirat jadi apa? Jadi pada malam ni kita nak tengok apa yang berlaku pada orang yang bersifat sombong di dunia, apa akan berlaku pada dia di hari akhirat. Nabi SAW memberi ta'rifan sombong pada kita. Itu disebut sebagai batarul haq wa ghamtun nas. Satu, dia membangkang kebenaran walaupun dia tahu benda tu betul, tapi dia bangkang benda tu. Yang kedua adalah ghamtun nas, bermakna dia suka pandang hina atau pandang rendah pada seseorang. Sombong ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, salah satu daripada sifat mazmumah. Antara sebab utama iblis ini dikeluarkan daripada syurga, kata Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur. Sifat sombong ni adalah akhlak dan perangai yang ada pada syaitan. Siapa yang ada perangai atau sikap sombong ni, dia mewarisi sikap buruk yang ada pada syaitan. Dan inilah benda yang menyebabkan Allah marah sangat. Allah buang, keluarkan syaitan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala
kerana sikap dan sifat sombong yang ada pada diri dia. Dia kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sikap sombong dan sifat sombong ni dia boleh jadi atas beberapa benda. Kadang-kadang sifat sombong ni boleh jadi sebab jawatan yang ada pada dia. Mungkin dia adalah depan nama dia tu ada Datuk ke, ada Datin ke, ada Tan Sri ke, ada apa-apalah jawatan yang ada pada dia, pangkat yang ada pada dia, boleh jadi dia sombong. Dan saya sendiri melihat ramai orang yang ada benda ni. Dulu di kawan yang kita macam biasa, tapi bila dia diberi jawatan, bila dia diberi satu amanah, atau dia menerajui satu organisasi dan sebagainya, maka cara cakap dengan kita pun lain, cara balas WhatsApp pun lain, cara komunikasi dengan kita pun lain. Sebab jawatan tu kadang-kadang menyebabkan dia rasa sedikit sebanyak timbul dalam hati dia, aku tak sama dengan orang lain macam lain, aku macam lain, dia main lah. Mungkin disebabkan jawatan, mungkin disebabkan ilmu atau pelajaran yang ada pada dia, mungkin disebabkan harta yang ada pada dia, kemewahan yang ada pada dia. Ni banyak. Musim-musim raya ni kita boleh tengok keadaan seseorang apabila dia tak jaga, dia boleh ada sifat sombong di dalam diri dia. Bila contohnya apabila adik-beradik berkumpul, ipak, duai, adik-beradik, beras basmati apa semua ni bila ada kat rumah, maka kita nak tengok apa hal suasana dekat rumah tu. Bila dia bawa balik kampung tu dengan kereta hak lain sikit pada orang, anak-anak dia pun lain sikit pada orang, isteri pun lain sikit pada orang, dia rasa macam dia tak selesa duduk di rumah tu. Banyaklah isu-isu yang orang munculkan dalam beberapa ketika ni tentang balik kampung, pi sewa homestay ke, pi sewa hotel ke, pi mana-mana, dia pelbagai isu lah. Dia ada pro dengan con lah tuan-tuan. Boleh nak sewa, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mungkin anak-anak kita, anak perempuan ramai, kita adik-beradik ramai di situ. Dia rasa mungkin tak selesa, nak tidur malam, dia pergi lah homestay ke hotel itu. Boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah jadikan hotel atau homestay tu tempat kita nak raya. Mai tu maksudnya tak ada unsur nak menolong kat rumah, tak ada unsur nak membantu mak di rumah, nak masak ke apa ke, tak ada. Dia mai tu betul-betul macam dia tetamu yang diundang lah. Mai sejam dua, lepas tu balik. Lepas tu mai pula esok, mai sejam dua balik. Tu tak kena lah. Sebab apa buat aku tu? Kena tanya dia. Kadang dia rasa rimai, tak sesuai nak duduk dengan orang. Dia rasa dia kemas lebih pada orang lain. Sifat ni dan sikap ni kena buang daripada diri kita. Luqman al-Hakim pesan pada anak dia melalui firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu jalan dekat muka bumi ni dalam keadaan menyombong. Jangan palingkan muka kamu daripada manusia, dan jangan jalan dalam dunia ni dalam keadaan sombong. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada sikap dan sifat sombong tu. Dan Allah Taala sebut waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Bila jalan jangan hentak-hentak jalan. Hentak jalan bermakna menunjukkan kata dia hebat, supaya orang tengok dia, supaya orang tahu kata dia hebat lebih daripada orang. Waghdud min sautik, dan apabila cakap jaga volume suara kamu, jangan terlalu tinggi sangat dengan niat untuk menghina orang. Tak kira lah orang tu siapa saja. Kadang-kadang kita pergi R&R orang ramai, biasalah. Musim-musim raya ni semua tempat orang ramai,
Semua tempat orang nak guna kemudahan yang betul. Jadi walaupun hang ni ada jawatan yang besar, walaupun hang ni ada latar belakang yang hebat dan sebagainya, maka jangan rasa diri tu lebih daripada orang yang lain. Semua sifat-sifat ni kita kena bungkui, buang di tepi. Sepatutnya habis Ramadan dia ajak kita supaya menjadi insan yang hebat. Baik. Sebab dalam hadis ni Nabi SAW sebut balasan orang yang sombong dan dia rasa diri kat dunia ni, dia rasa besar diri, dia rasa besar kepala, dia rasa jawatan dia dan sebagainya. Apa hal keadaan mereka kat akhirat ni? Orang yang sombong dikumpul pada hari kiamat seperti debu dalam bentuk manusia. Sebab apa Allah kecilkan mereka dalam bentuk debu yang kecil, halus nipis? Kerana dunia lu hang buat kemah. Dunia lu hang besarkan diri. Dunia dulu hang rasa jawatan hang besar, ada pangkat hang besar, kuasa hang besar, apa sahaja hang rasa besar, maka dia akhirat esok Allah kecilkan dia, jadikan dia dalam bentuk debu. Dan lebih parah lagi, segala benda yang kecil tu, maka mereka tu lebih kecil daripada benda tu. Apa saja benda kecil, dia kecil halus, tapi dalam bentuk manusia. Dan dah di mahsyar jadi dalam keadaan macam tu. Kemudian mereka dimasukkan pula dalam penjara yang disebut sebagai bulas. Bulas ni nama salah satu penjara yang ada dalam neraka, yang Allah buat khas untuk orang yang sombong, untuk seksa mereka. Apa benda yang mereka akan dapat nanti di akhirat sebagai hidangan makanan dan minuman adalah nanah dan darah daripada perahan nanah dan darah dan luka daripada ahli neraka jahanam hadut ada tu. Diambil darah mereka, diambil nanah mereka dan dimasukkan dalam mulut sebagai bahan minuman. Mau tak mau kena minum sebab terlalu dahaga. Kita sekarang duk tuan-tuan ni pun panas. Mana-mana pun panas, matahari bukan atas kepala. Ni di akhirat maknanya orang tu duduk dalam api. Dan disebut dalam hadis tu apa? Mereka diselimuti api yang panas. Makna selimut ni apa? Api tu dia tak bergerak, dia duduk pusing, duduk di kawasan tu macam oven, duduk dalam tu dengan panas. Dah lah panas, dah lah dahaga sangat, nak minum air, diberi minum. Sebab apa dia kena azab macam tu? Sebab di dunia dia rasa dia besar. Dia rasa dia ada jawatan, ada kuasa, dia buat daya ke orang, dia buat zalim ke orang, dia buat maksiat, dia buat dosa sebab jawatan yang dia ada. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, jangan sesekali apa sahaja benda yang ada pada kita ni mengaburi mata kita. Yang pemilik yang paling hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ni kata kita hebat. Kita tak hebat mana? Sebab apa? Yang pertama sekali, kita ni bila kita sakit baru kita tahu di mana nilai kita bila kita sakit. Marin boleh kita sembang kemas, tapi esok demam, duduk di hospital dalam keadaan tak boleh nak cakap, tercungap-cungap, maka orang tu dia tahu nilai dia tu di mana. Bila dia sakit. Bila dia sakit, bila dia ditimpa ujian, bila musibah mai pada dia. Kesemua tu adalah sebahagian daripada cara Allah ajak kita. Kemarin kita boleh sembang kemas, hari ni tak ada apa-apa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cipta manusia ni dalam keadaan apa? Dha'ifa. Allah cipta manusia ni lemah. Tak ada apa yang kita nak sombong, sebab kita ni daripada atas sampai bawah sentiasa menanggung najis. Tek mata, di telinga ada tek telinga, di gigi ada tek gigi, 2 hari tak gosok tek gigi ada. Kat belakang tengkuk ada laki, bawah ketiak ada laki, dalam perut ada najis. Ada? Saya dan tuan-tuan semua ada. Semua ada usung najis 24 jam. Di pundi kencing ada tak ayak kencing? Ada. Itulah hakikatnya kita ni. Tak ada beza apa pun. Tapi dalam keadaan tu kita nak sombong, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kami jadikan manusia ni lemah, serba-serbi lemah. Tidur lama tak boleh, duduk lama tak boleh, jalan lama tak boleh, berdiri lama tak larat, duduk atas kursi lama tak larat. Nak makan banyak pun tak boleh. Banyak mana? 3 pinggan boleh makan, 4 pinggan boleh makan.
Lapar sangat nak makan ayam goreng KFC, berapa ketui boleh makan? Seketui, 2 ketui, 3 ketui. Tak lah, muak muntah. Hang beli ayam, minum ayam banyak mana? 1.5 liter. Sasi besar tu boleh perhabis seorang. Okey, boleh buat main sebotol air boleh perhabis? Tak boleh dah. Jadi minum tak boleh banyak, makan tak boleh banyak, tidur lah. Boleh tidur apa lama? Boleh lah tidur sampai esok pagi pukul 10 lah tidur. Boleh sambung lagi, boleh sampai 3 petang. Jadi tak lah. Letih jadi tidur jadi bengong gitu. Tak tidur tak boleh. Boleh kalau tak tidur sehari? Boleh lah kalau 2 hari. 3 hari jadi bengong. 3 hari tak tidur jadi pening kepala. Tu manusia letih mengantuk. Tu dua benda tu tidur dan mengantuk ni tanda kata lemahnya manusia. Dua benda ni tak ada kat Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak tidur dan Allah tak mengantuk dan Allah tak tidur. Kita ni tuan-tuan, hang champion terah mana pun, ada hari kita akan jadi letih. Dan bila letih kita akan mengantuk. Dan mengantuk kita kena tidur. Banyak saya tengok di pasaran, barang-barang yang dia jual sekarang ni boleh menyebabkan mengantuk jadi hilang. Mengantuk ni dia adalah satu tindakan refleks yang normal, yang biasa. Bila kita terlalu letih, dia kena tidur. Tapi ada minuman dalam pasaran yang hang bila makan minuman tu mengantuk hang jadi hilang. Minuman yang boleh menghilangkan mengantuk dan boleh asal dia kita kena tidur. Tapi tak, hang minum benda tu dia jadi tak payah tidur. Meminum benda tu dalam jumlah yang kerap dan selalu, benda tu boleh memberi kesan pada kesihatan. Sebab hang mengantuk, dia punya kaedah dia hang mesti tidur. Tidurlah setengah jam ke, 20 minit ke, 15 minit ke, ikut badan kita, dia tidur. Tapi hang melawan arus daripada satu manusia yang biasa, hang nak buat supaya tak mengantuk dan tak tidur, maka benda tu boleh menyebabkan jadi mudarat pada badan. Sebab tu manusia ni Allah cipta dia ada kelemahan, kita ada mengantuk dan kita ada nama dia tidur. Kata ulama, ajibtu liman kharaja min majriyal bauli kaifa yatakabbar. Aku heran manusia yang keluar daripada saluran buang air kecil manusia, macam mana dia ada sifat sombong di dalam diri dia. Kita ni, saya dan tuan-tuan semua biasa keluar daripada mana? Satu saluran tu. Tang mana kita nak sombong? Dan akhirnya jadi bangkai. Akhirnya meninggal dunia jadi mayat. Busuk lah mayat. Busuk. Sebab apa? Kita makan macam-macam. Perut pecah jadi busuk. 3 hari mayat duduk dalam rumah, meninggal dunia, forensik mai kena tutup muka sebab terlalu busuk. Asal manusia ni adalah daripada mimma immahin, daripada air yang hina. Hina tak hina ayat mani ni? Hina. Siapa kata hina? Allah kata hina. Tuan-tuan bagi karipak basi kat ayam pun dia makan tu. Donat basi, nasi semalam hak dekat nak jahannam khalidin dah, bagi kat ayam dia makan. Tapi kalau setitik air mani jatuh dekat tanah, ayam pun tak layan. Orang main rumah kita bagi air oren, orang minum tak? Minum. Main raya kan. Jemput minum, tuang air oren dia pun minum. Tuang air araibina dia minum. Masa orang tengah makan nasi Arab seronok semua tu, kita buat dengan gelas air kala putih. Sikit je kita buat. Dia tanya, air apa ni? Aku tahun ni aku buat special sikit lah. Ni air mani bagi kat hang. Agak-agak dia minum tak? Dia terajang. Nasi Arab tu dia terajang. Dia tak mai dah rumah kita. Sebab orang tak mau benda tu. Itulah sebenarnya hakikatnya kita. Maka orang yang sombong ni sifat siapa? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Kibriya, Al-Mutakabbir. Tuan-tuan baca dalam Asmaul Husna, Mutakabbir ni siapa? Sifat Allah. Boleh ke? Boleh. Sebab memang Allah yang ada. Allah pemilik langit bumi. Allah memiliki perbendaharaan langit dan bumi.
kekayaan, kemewahan, kesenangan, kesihatan, semua benda yang ada kat dunia ni milik Allah. Maka layaklah sifat tu dengan Allah. Kita hari ni apa benda yang kita ada? Saya ada kereta, saya ada motor. Kereta bukan kita punya. Kalau kereta kita punya, kereta takkan rosak. Kalau motor kita punya, motor takkan rosak. Badan kita punya ke? Bukan. Badan kita tu pemilik dia adalah Allah. Kalau badan kita milik kita, dia ikut cakap kita, badan jangan sakit, dia tak sakit. Tapi sakit tak? Sakit. Maknanya ada orang, ada kuasa lain yang menjaga dan mentadbir kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak memiliki apa-apa. Peliknya bila seseorang tu dia tak memiliki apa-apa tapi dia sombong. Hak tu yang pelik tu. Lebih Allah Ta'ala marah ni apa dia? Orang fakir, orang miskin yang dia sombong pada Allah Ta'ala. Dalam dunia ni tak ada benda apa, susah. Dan dalam masa yang sama sombong. Semayang dah, ibadat dah, banyak benda-benda kita buat, kita sombong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi, hal yang demikian ini kerana sifat sombong adalah sifat khusus milik Allah yang membawa maksud hanya Allah layak bersifat sombong kerana dia pencipta segala-galanya, sementara makhluk yang lemah berasal daripada air yang hina seperti manusia tidak layak untuk sombong. Sombong dapat diertikan tidak menerima kebenaran. Yang macam saya abang tadi tu nama dia apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Dan tidak menerima kebenaran walaupun dibuktikan, lebih teruk lagi memandang hina sesama manusia. Menurut pengarang Raghib Asfahani dalam kitab Mufradat Al-Quran, sombong ialah seseorang yang bangga dengan dirinya dan memandang dirinya lebih besar daripada orang lain. Sombong yang lebih parah adalah sombong pada Rabb, menolak kebenaran dan angkuh untuk tunduk kepadanya, sama ada untuk taat maupun untuk mengesaukannya. Sementara dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mendefinisikan sombong satu sifat yang ada dalam jiwa, ia tumbuh daripada penglihatan nafsu yang nampak dalam perbuatan lahir. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kesimpulan kita boleh habaq, sifat sombong ni adalah lawan dia adalah sifat tawaduk. Nabi SAW, martabat Nabi ni kalau nak sombong kalau nak sombong selayaknya boleh ada dah. Sebab semua kehebatan ada kat Nabi. Dengan ketua segala nabinya, dengan naik atas Isra Mi'raj lebih daripada malaikat Jibrilnya, dengan nama Nabi letak sebelah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia biasa ada keistimewaan ni, tak mustahil manusia tu dia boleh sombong. Tapi yang kata Nabi SAW, walaupun pelbagai cara untuk Nabi ni rasa dia hebat, tapi Nabi tetap SAW orang yang sangat rendah diri. Dalam Syama'il disebutkan bahawa ada satu orang perempuan yang dia tu kalau bahasa kita OKU lah, OKU macam pemikiran dia macam antara betul dan tak betul gitu. Dia panggil Nabi SAW. Nabi ni pemimpin umat yang paling besar, pemimpin dunia paling besar. Perempuan tu panggil, Nabi on the spot respon pada dia, dan Nabi duduk di tepi jalan, di Turuqat, duduk di tepi jalan, dengar masalah dia. Padahal Nabi boleh je minta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ke, minta siapa-siapa sahabat yang besar-besar, tolong settle Ustaz masalah dia ni. Tak, Nabi sendiri ambil berat duduk. Padahal tu bukan orang penting pun. Nabi SAW buang sifat sombong. Kadang Nabi naik unta, ada hari Nabi naik kaldai, ada hari dia berjalan kaki. Orang jamu kat Nabi makan apa? Makan qadid. Tahu qadid? Daging yang dikeringkan dan ditabur garam. Orang panggil Nabi pergi makan. Okey, Nabi okey je, tak ada masalah apa. Ada hari orang panggil Nabi SAW pergi makan labu. Nabi okey, makan sup labu. Tak ada apa, makan sup dengan labu dengan cicah gitu ya. Kita kalau orang panggil tahlil pergi makan sup labu 18 tahun kutuk. Apa dia ni, tak ada kedekut tak mampu bagi makan sup labu, tak ada benda lain apa-apa. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik kata, apabila aku melihat keinginan dan seronoknya Nabi SAW makan labu, maksudnya makanan sampai, Nabi ambil makan, Nabi ambil makan, Nabi ambil makan. Macam Nabi macam berselera sangat makan labu ni.
Maka start daripada hari tu, aku tune perasaan aku dan keinginan aku. Aku pun jadi orang yang suka makan labu. Sebab Nabi SAW suka makan labu, aku pun teringin nak makan labu tu. Biasa je. Nabi tak mesti. Kita tuan-tuan kalau orang panggil kenduri kahwin, tanya dulu, kenduri kat mana? Kenduri kat hotel raya? Okey lah, insyaAllah lah saya sampai. Kenduri kat mana? Kenduri kat Dewan Rakyat Jalan Patani. Boleh insya-Allah. Pandari tukang masak siapa? Ingat ambil Umi Seka. Insya-Allah tu saya sampai tu. Tapi kenduri kat mana? Atas market flat tengki. Flat tengki. Tengoklah lu, tengok macam mana. Hari tu rasa aku nak pergi tempat lain tu tak ada tu. Sebab tengok lokasi. Sebab bawah tu berlemuai dia rasa susah. Atas market, bawah flat kat rumah dia, parking tak ada, berlemuai susah gitu. Dia tengok dulu. Sebab dia rasa rimah nak pergi kenduri-kenduri yang tak best dan tak canggih gitu. Kalau kenduri tempat canggih, masak best-best, aku sampai ya. Kalau takat masak gitu, kita tak tahu kemampuan dia nak buat kenduri macam mana. Dia ada rezeki, dia buat tempat elok, alhamdulillah lah. Kadang tak ada rezeki besar-besar mana, biasa-biasa buat kenduri biasa-biasa gitu je. Tak pi rumah orang, makanan tak sedap, dia duduk canang atau cerok kat orang. Ada panggil gitu, ni pi open the house kan. Saya nak bak lah tuan-tuan raya-raya ni. Bila kita pi rumah orang, pi raya kat rumah orang, yang pertama sekali, niat kita tu kena betul. Biarlah pi raya tu untuk menghubungkan silaturahim di kalangan masyarakat, adik-beradik dan sebagainya. Jangan pi tu nak pi tengok rumah dia, nak tengok baju raya dia tahun ni sama ke dengan baju raya tahun lepas. Baju raya tahun ni canggih ke? Aku hak bulan bintang sampai akhirat ni lebih canggih pada hang ke? Hang lebih canggih pada aku. Rumah hang raya ni dia lain tang mana? Ni perangai yang buruk yang ada dalam masyarakat. Pi nak hubung silaturahim, bukan pi nak tengok kelemahan atau kekurangan yang ada pada orang. Tonton pi dalam rumah orang ada ribuan benda. Nak masuk dalam rumah orang, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, kalau hampa nak masuk rumah orang, siapa-siapa sahaja yang bukan rumah kamu, bagi salam, minta izin, baru masuk dalam rumah. Dalam hadis Nabi SAW sebut berapa kali bagi salam? 3 kali bagi salam. Andai sekiranya tiada sebarang sahutan atau respon pada tuan rumah, maka kita boleh beredar ke rumah yang lain. Kerana mungkin tuan rumah tak sedia untuk terima tetamu, atau seharian isteri dia tak sihat, sakit kepala dan sebagainya, dia pun tak mau. Maka jangan pusing kok dapur pula. Dah bagi salam kok pintu depan, pusing kok dapur pula. Assalamualaikum, pusing kok dapur. Pintu pula tak tutup, dia tolak pula. Dia tolak pintu. Assalamualaikum. Ada 18 kali dia bagi salam. Masuk sampai ke tandas tu, kawan tu duk basuh baju. Basuh baju takkan nak pakai jubah. Basuh baju lagu pakai baju lah. Nak mandi lepas tu, melompat kawan tu. Makcik ni masuk sampai ke dapur kawan tu. Jangan buat tu. Bagi salam, masuk dalam rumah, tunggu arahan di mana lokasi yang kita. Kadang-kadang ada kursi tuan rumah dia suka duduk di situ. Bapak dia tak sihat, bapak dia jenis duduk kursi malas tu, kursi hak goyang tu. Bapak dia pergi tanah, hang masuk-masuk dalam rumah, habis parking kat situ. Bapak dia keluar pada tanah, kan susah gitu. Carilah lokasi di rumah yang boleh menjaga mata kita daripada memandang mana-mana lokasi aurat dalam rumah. Kalau boleh, elakkan kawasan yang menghadap ke dapur. Kalau boleh, elakkan kawasan yang menghadap direct ke bilik. Kalau rumah kami kecil ustaz, rumah kami 42,000, 72,000, hang duduk mana pun itulah lokasi dia. Boleh apa-apa tirai ke di dapur, supaya isteri kita duk ulang alik di situ, tak ada lah orang nampak aurat dia. Yalah, bila nak buat kerja di dapur ni, kita angkatlah tangan. Buat kerja di dapur ni, nak masak dan yang tu yang ni apa semua tu, kadang duduk dalam bilik, itu waktu perempuan, anak-anak perempuan dia nak rehat dalam bilik tu, pastikan pintu bilik tutup. Bagi salam, tak boleh masuk lagi, tunggu tuan rumah. Kadang anak perempuan dia tidur kat hall,
letih layan orang, bancuh ayak semua, bagi dia settle semua, dia duduk di mana lokasi keadaan tempat dia, kita duduk di situ. Dan bila kita duduk di tuan rumah ni tuan-tuan, saya selalu habaq, biarlah mata kita ni jangan kita jadi orang yang jahat mata, jahat mulut dan jahat telinga. Keluar pada rumah orang, bisulah, biar bisu mata kita, biar bisu mulut kita. Apa-apa benda yang kita tengok dalam rumah, jangan duk canang cerita dekat orang. Jangan duk canang cerita dekat semua benda kat orang. Rumah dia ni kipas tu tak lap, dinding dia kotor, dia ni isteri dia pemalas, suami dia balok liat, anak dia kerja lena. Jangan cerita kat orang, dia diam. Singki aku pergi basuh tangan, singki pinggan banyak. Hang tak tahu sebelum ni orang mai rumah punya ramai, aku tak larat nak layan dah. Hang antara tetamu yang mai. Hang mai nak basuh tangan tak apa, tapi dia diam sudahlah, satgi dia basuh lah. Dia pun tak larat, dia pun manusia kok, ada hari dia letih, dia baru nak rest, dah hang mai, tak apalah, bagi dia masuk. Dia diam. Dapur dia macam mana, jangan cerita dekat orang, dia diam sudah. Suami isteri sembang apa, anak-anak sembang apa kita dengar di rumah tu, kita tinggal benda tu di rumah, maksudnya tinggal telinga kita balik, jangan bawa telinga kita pergi duk cerita dekat orang. Dan yang ketiga, mulut kita sama juga. Jangan apa aku pergi rumah dia kuih raya macam ni, aku pergi rumah dia, ayak dia bancuh kat aku, ada ke dia buat TO kat aku main penat-penat. Jangan cerita apa. Makanan Nabi SAW sedap, Nabi makan. Tak, Nabi akan tinggal sahaja. Jangan komplain. Sebab kita tak tahu kemampuan ekonomi seseorang. Duit dia banyak mana habis. Sebelum raya jadi apa, mungkin rumah dia ada masalah, mungkin mak dia ada masalah, mungkin kakak dia ada masalah, abang dia ada masalah. Duit dia tolong sini, tolong sana. Kita pergi, alhamdulillah, layan tetamu dan balik. Kalau ada anak-anak, tolong perhati anak-anak kita. Jangan masuk rata, jangan pijak kucing orang, jangan bagi makan dekat akuarium rumah orang. Abang ni, kawan tu bagi makan lah. Jadi anak kita tengok makanan tu ada, dia pergi tuang. Kena pula ikan mas, 4 kali bagi makan, arwah balong tu. Kedua dia pergi, semua dia bagi makan. Jangan. Tak suka ni yang buat. Ada orang dia suka kita pegang kucing dia, ada orang dia tak suka kita pegang-pegang kucing dia. Hampir rumah dia, pesan dekat anak-anak macam mana adab kita duduk di rumah, dan janganlah duduk terlalu lama sangat. Rumah adik-beradik kita, anak-anak dia pun lena. Dia tu sampai menerak atas meja lah, tak mau nak balik lagi. Jadi 12.30, anak-anak dia pun dia pesan lah, ambil main tikap buat depan, toto-toto semua butang tu lah. Kok-kok lah dia ni sedap. Dia apa-apa ambil toto, boleh empat. Dia boleh kata pula, oi nak tidur, awal nak tidur, anak-anak hang tidur. Agak-agak abang, 1.15. Awal apa? Hang pergi balik lah. Ada jenis tu, jenis ada orang jenis tak faham. Dia jenis kena habaq. Dia macam jenis tu lah. Jenis pinjam kereta, pinjam motor tak berminyak. Dia pinjam full, masa nak bagi kat kita, dia jadi bloody full. Dia bagi saja. Terima kasih nah. Minyak tu kita start tu, dia bunyi lah. Bukan oren merah lah. Dia jenis tak erti kita kena habaq. Ni minyak ni, aku bawa full, sekali nak bagi, hang bobol lah full balik. Cakap ke tu, dia ada orang jenis tak erti. Ada orang jenis cedik kak. Dia main rumah jenis tak erti balik. Nah, dia duduk rumah orang, kita kena habaq ni. Ni sekarang pukul 1.30 kami nak tidur. Kalau hang boleh balik, baliklah. Kalau hang tak, aku nak buang hang guni nak lempak kat luar. Jadi kena habaq tu baru boleh balik. Atau macam-macam lah cara kita pun buat menguap tak jalan. Buat tengok jam tak jalan. Kita pun pergi luar kata, buka-buka pintu lampu luar apa semua, nampak macam nak keluar. Tinggal kita seorang, dia duduk ada dalam. Jenis ni memang kita kena habaq lah abang. Sekarang ni jadi aku rumah orang kaya, aku pun tak tahu sembang apa orang, pergi balik gitu lah. Mudah. Jadi itu adab bila kita pergi. Jangan kita rasa pergi tu dengan sombong. Kita rasa mesti kita dilayan dengan baik. Kadang-kadang tuan rumah lah, open house lah, yang tu yang ni banyak benda tu ada. Pastikan makanan-makanan tu yang kita hidang tak membazir, dan ambil makanan tak membazir. Sate lah saya tengok kadang-kadang mentang-mentang free, dia tabur 15 sate, 20 sate, tak makan pun. Beli makan 3 cucuk, buang. Lagi anak dia pergi ambil lagi, buang. Di tong sampah tu berlambak-lambak, benda elok lagi. Maka jangan kita jadi orang yang membazir dalam suasana hari raya nak main ni.
Pergi rumah orang, jaga adab kita bagi elok. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa apa? Puasa 6 kita lah. Dalam seronok kita nak raya-raya ni, puasa 6 tu kita usahakan kalau boleh kita dapat puasa dengan sempurna. Dia benda sunat ni macam itulah tuan-tuan. Benda fardu dia susah nak buat untuk orang yang jarang semayang. Orang jarang semayang, orang jarang puasa, dia susah nak puasa. Dia susah nak semayang. Dia memang jenis tak semayang. Tuan-tuan nak suruh dia semayang ni susah. Tapi kita ni orang duk selalu semayang ni, dia mudah nak semayang tu, dia tak susah, senang, dia boleh lah, tak berat. Tapi kita rasa berat nak semayang sunat. Macam mana orang yang jarang semayang fardu, dia berat nak semayang fardu. Kita selalu semayang fardu, kita rasa berat nak semayang sunat. Orang yang jarang puasa Ramadan tu beban yang besar untuk dia. Tapi untuk orang yang selalu puasa, dia tak rasa Ramadan tu beban. Tapi puasa 6 tu yang dia rasa lebih susah dan payah. Jadi tuan-tuan carilah ruang masa yang sesuai supaya sepanjang-panjang Ramadan ni boleh kita untuk boleh cari ruang untuk puasa lah. Ikutlah Isnin Khamis boleh, nak puasa direct boleh, tak puasa direct boleh, puasa macam mana pun boleh. Janji sepanjang Syawal tu kita ganti puasa kita balik. Dan itulah kena kuat sikit lah. Kadang-kadang puasa dah, lagi dia ni ajak itulah, dah makan lah apa semua, dah lah aku tu ya. Cari ruang supaya kita jangan terlepas berkaitan dengan puasa 6. Jadi InsyaAllah nanti dalam siri akan datang nanti kita akan tengok apa hal keadaan orang yang baik pula. Antaranya orang yang baik itu adalah orang yang mati syahid. Apa yang berlaku pada dia di akhirat esok. Sehingga nanti di akhirat dia akan request dekat Allah SWT supaya berulang-ulang dia mati, dia nak dapat nikmat mati syahid tu, dia nak hidup balik, dia nak mati, dia nak dapat nikmat mati syahid tu, dia nak kalau boleh berulang-ulang benda tu jadi pada dia, kerana nikmatnya orang yang mati syahid untuk mempertahankan agama Allah SWT. Dan lagi bab berkaitan dengan orang yang enggan bagi zakat. Apa hal keadaan dia nanti di akhirat, nanti kita akan tengok. Dan hadis berkaitan dengan orang yang akan jadi muflis di akhirat nanti, ada beberapa golongan yang okey dan tak okey suasananya di akhirat. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu juga saya nak pesan berkaitan dengan suasana kita ada sekarang ni. Banyak saya tengok isu berkaitan dengan istiqamah dalam amalan ni. Kita boleh buat banyak amalan Ramadan, kita boleh semayang banyak, tarawih banyak dan sebagainya. Cuma selepas daripada Ramadan ni, kita ada beberapa benda yang kita rasa payah nak buat. Antaranya adalah untuk istiqamah nak meneruskan sesuatu amalan. Antaranya adalah solat berjemaah bagi lelaki. Biasanya semangat kita untuk Ramadan tu dia akan mula hilang dan pudar apabila masuk dalam bulan Syawal. Bila masuk dalam bulan Syawal, semangat untuk kita ni buat puasa, semangat untuk kita ni qiyamul lail, semangat untuk kita ni buat perkara sunat, semangat untuk kita buat sembahyang berjemaah terutamanya, dia akan mula hilang sedikit demi sedikit. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, jangan cuba kita hilangkan amalan yang telah kita buat secara istiqamah. Sebab benda yang istiqamah ni bila kita nak buat dia payah. Bila Nabi SAW ditanya tentang sebab apa Nabi beruban, Nabi ada lebih kurang 21 helai rambut uban. Ketika hampir-hampir wafatnya Nabi SAW ada 21 uban.
Orang tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa kamu beruban wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang telah menyebabkan aku jadi uban ni adalah surah Hud dan beberapa surah yang seangkatan dengan dia. Kata ulama, apa yang menyebabkan surah Hud tu menjadi sampai berubah Nabi? Ada satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Hendaklah kamu beristiqamah seperti mana yang diarahkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Nak abang kata istiqamah ni punya susah dan payah, sehingga mentadabur ayat-ayat berkaitan dengan surah Hud, terutama berkaitan bab istiqamah ni, menyebabkan Nabi SAW berubah rambutnya baginda. Jadi memanglah kita boleh buat sesuatu benda, boleh baca surah Al-Mulk, boleh bersemayang tarawih, boleh qiyamul lail 10 malam boleh buat, tapi nak berterusan buat benda tu bukanlah satu benda yang senang. Sama ada kita kena paksa diri kita, dan nombor dua, kena selalu doa pada Allah SWT supaya dimudahkan untuk kita ni meneruskan amalan tersebut. Sebab bukan senang kita nak bangkit pukul 5.30, pukul 5.15 tiap-tiap hari. Seminggu, 2 minggu yang awal tu mungkin kita rasa mengantuk, letih lepas subuh tu. Tapi dia main masuk hari 16, 17 tu, kita rasa biasa dah. Bangkit dan kita tak tidur tu, kita satu benda yang biasa, okey dah. Sebab kita duduk biasa bangun. Dan bila kita biak benda ni, maka dia akan hilang macam tu saja. Nanti pula dia akan main. Jadi usahakan kalau boleh kita bangun awal sikit lah. Walaupun tak bangun pukul 4.15, pukul 4 macam kita buat qiyamul lail, paling kurang pola azan pukul 6, 5.45 kita boleh bangun, 5.50. Paling tak ada kita dapat 2 rakaat yang ringkas. Itu pun sangat baik sebagai permulaan istiqamah, supaya kita tak menjadi hamba yang hanya ibadah dalam bulan Ramadan, tetapi hamba yang sentiasa ibadat pada Allah, bukan kira masa dan hari, tetapi sentiasa beribadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya-Allah kita berhenti di situ dulu. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.